Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di dalam pembacaan sirah daripada kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada dalam komen, terima kasih kepada yang beri gift di TikTok, terima kasih kepada semua, Adeline Maira, Fatimah Az-Zahra, dan juga di ruangan Facebook Haifa Najwa, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu kita pada malam ini nak sambung berkenaan tentang keluarga Nabi SAW. Semalam kita telah melihat beberapa perkara tentang nama-nama Nabi, akhlak dan sikap masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, walaupun mereka dikenali sebagai jahiliyah, zaman kegelapan, zaman jahiliyah, namun sebenarnya mereka mempunyai banyak akhlak-akhlak dan sikap yang baik. Sebelum kita teruskan, kita membaca daripada buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan, maka boleh tekan link yang berada di ruangan komen di Facebook dan juga di beg kuning di TikTok. Kita nak sambung berkenaan tentang keluarga Nabi SAW dah tiba pada muka surat yang ke-64. Kata penulis buku rahimahullah, keluarga Rasulullah dikenali dengan gelaran Hashimi. Bila kita sebut Nabi ni dengan gelaran Hashimi, maka siapakah Hashimi? Maka kata penulis buku, ianya dinisbahkan kepada datuk Nabi sendiri, iaitu Hashim bin Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, moyang Nabi SAW. Lalu siapakah Hashim? Kata penulis buku, telah disebut sebelum ini bahawa Hashim adalah orang yang memikul tanggungjawab mengendalikan urusan siqayah. Hashim ni dia pemurah, dia sangat pemurah. Lalu pada zaman dia telah memikul tanggungjawab untuk beri minum kepada jemaah haji, siqayah. Jangan kita ingat pada zaman tu nak bagi minum jemaah haji mudah. Sebenarnya tak mudah. Sebab kita telah baca sirah sebelum ini, Telaga Zamzam hilang lebih daripada 300 tahun. Apabila orang-orang Jurhum dihalau keluar daripada Mekah, maka mereka merasa kecewa dan marah. Mereka telah timbus Telaga Zamzam. Maka Hashim perlu bawa air daripada jauh untuk beri minum kepada jemaah haji. Maka urusan siqayah, memberi minum jemaah haji, dan rifadah, memberi makan pada jemaah haji, diserahkan kepada Banu Abdul Manaf. Penyerahan tanggungjawab ini dibuat melalui persefahaman antara Banu Abdul Manaf dengan Banu Abdiddar untuk membahagi-bahagikan jawatan sesama mereka. Lalu part ni kita tak baca sebab hari itu kita ringkaskan. Namun kepada yang ada kitab, ada buku, maka nanti boleh rujuk pada muka surat yang sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada muka surat yang ke-28. Pada muka surat yang ke-28. Maka kita dah pernah kongsikan sebelum ini, buat yang kali pertama join, bahawa keluarga Nabi SAW mereka berada sebagai perantau di Mekah sendiri. Maka pada zaman Jurhum yang memerintah Mekah. Pada zaman Khuza'ah yang memerintah Mekah. Maka keluarga Quraisy ini mereka berpecah belah. Mereka berpindah randah, berpecah belah, bergaduh. Orang yang mula-mula berjaya menyatukan Quraisy adalah Qusay bin Kilab. Dan Qusay bin Kilab ni ada dua anak lelaki. Pada zaman ayah dia, Quraisy pada waktu itu bersatu. Tapi bila ayah dia meninggal dunia, maka mereka bergaduh di antara abang nombor satu, Abdul Dar, dan yang nombor dua, Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah moyang Nabi SAW. Maka mereka bahagi-bahagi jawatan. Maka yang mendapat jawatan di bahagian Abdul Manaf, adik yang nombor dua, adalah siqayah.
dan juga rifadah. Kata penulis buku rahimahullah, maka zaman dulu bila jemaah haji datang, maka penduduk Mekah mereka yang akan bagi makan dan minum. Penduduk Mekah yang bagi. Sebab mereka anggap jemaah yang datang buat haji ni adalah duyufur rahman, tetamu Allah. Maka kata penulis buku, Hashim daripada banyak-banyak orang, dia adalah yang paling pemurah. Sebab apabila dia bagi makan percuma, maka dia bagi makanan yang mewah. Apakah makanan mewah yang dibagi? Kata penulis buku, beliau adalah merupakan orang pertama yang memberi makan sarit ataupun bahasa Melayu kita bubur roti kepada jemaah haji. Lalu sarit ini disukai oleh orang Arab. Maka dia buat kuah beserta dengan daging dan dicampurkan roti bersama dengannya. Ianya dikira makanan yang mewah, makanan yang sedap pada zaman tersebut. Maka dia akan bagi sarit, makanan percuma kepada jemaah haji. Selain daripada dia menyediakan air minum daripada telaga luar untuk jemaah haji. Maka sebab itu beliau disayangi. Maka daripada sini perkara yang pertama kita belajar sifat pemurahnya Hashim, moyang Nabi SAW. Dan sifat itulah yang kita boleh nampak pada Nabi SAW, betapa pemurahnya Nabi SAW. Ada orang yang nak sesuatu, Nabi SAW akan tolong dan bantu. Kata penulis buku, nama sebenarnya adalah Ammar. Nama dia bukan Hashim. Nama moyang Nabi adalah Ammar. Beliau diberikan nama Hashim sempurna perkataan Hasham bermaksud mengoyak, memecahkan. Kerana kerjanya mengoyak, memecahkan roti untuk dibuat bubur yang diberikan kepada jemaah haji. Sebab itu beliau dipanggil Hashim. Sebab beliau untuk buat sarit, dia perlu koyak, dia perlu pecah-pecahkan roti. Maka sebab itu daripada asal namanya Ammar, maka beliau dipanggil sebagai Hashim, orang yang mengoyak-ngoyakkan roti untuk membuat sarit, bubur roti yang diberi makan kepada jemaah haji. Apakah kelebihan Hashim yang lain? Kata penulis buku rahimahullah pada muka surat 65, orang yang pertama yang memulakan dua perjalanan bagi orang Quraisy untuk berniaga, iaitu perjalanan berniaga pada musim sejuk dan perjalanan berniaga pada musim panas. Orang yang mula-mula dia ajak orang Quraisy, dia perkenalkan kepada orang Quraisy peluang untuk berniaga. Dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita. Perjalanan pada musim sejuk untuk berniaga. Lalu adakah tak ada suara? Tak ada suara ke? Kalau dekat Facebook ni? Ataupun dia hang? Okey, sebentar. Oh, suara tak jelas. Di mana? Di Facebook ke di TikTok? Di TikTok ada suara. Di Facebook ada. Ada Badariyah. Okey, terima kasih. Di Facebook jelas ke? Clear. Okey. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibina. Okey. Sebab saya ingatkan macam dia hang tadi sekejap. Okey, ada. Okey, terima kasih. Okey, Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Di TikTok macam ada gangguan. Oh, sebab saya tak onkan wifi. Sorry. Okey, sebentar saya onkan wifi. Lalu sebab itu di TikTok dia hang sekejap. Okey. Okey, ada lembaran suara di TikTok sangkut-sangkut. Sekarang ni dah okey ke? So tadi terlupa nak on wifi. Okey. Di TikTok macam ada gangguan. Okey. Harap dah jelas. Okey, alhamdulillah. Di Facebook suara jelas. Terima kasih. So tadi dia tak ada wifi, jadi dia data dia tak berapa kuat. Okey. Lalu antara kelebihan Hashim yang kedua adalah Hashim adalah orang yang mula-mula mengajar orang Quraisy untuk berniaga. Maka orang Quraisy mereka berniaga ke Syam dan mereka berniaga ke Yaman. Mereka berniaga ke Syam dan mereka berniaga ke Yaman. Maka kalaulah musim sejuk, mereka berniaga ke satu tempat. Musim panas, mereka berniaga ke tempat yang lain.
Maka ini adalah kelebihan Hashim. Okey, kemudian kata penulis buku rahimahullahu taala, Hashim ini dia ada dua isteri. Lalu bagaimanakah dia berkahwin dengan isteri yang kedua? Kata penulis buku pada pertengahan muka surat 65. Hashim ketika mana dia berniaga ke Syam, maka dalam perjalanan ke Syam beliau sampai ke Madinah. Sebab kalau kita tengok peta pun, daripada Mekah nak pergi ke Syam akan melewati Madinah. Maka ketika mana beliau berada di Madinah, beliau telah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Salma binti Amr daripada Banu Najjar. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi tiba di Madinah, Nabi tinggal dulu di perkampungan Banu Najjar di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebelum Nabi SAW buat rumah baginda bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Sebab Banu Najjar adalah keluarga Nabi SAW. Sebab moyang Nabi Hashim berkahwin dengan wanita daripada Banu Najjar bernama Salma binti Amr. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka daripada perkahwinan ini, maka lahirlah Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka atuk Nabi Abdul Muttalib adalah lahir di Madinah. Sebab itu Abdul Muttalib disebut sebagai orang Madinah. Dan nanti kita akan baca, bila kali pertama Abdul Muttalib dibawa ke Mekah, orang Mekah pulau dia. Orang Mekah tak layan dia dengan baik. Sebab dia dikira sebagai orang asing. Dia dikira sebagai orang luar. Sebab dia lahir di Madinah, dibesarkan di Madinah. Ibunya pun adalah orang Madinah. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka Abdul Muttalib dan Hashim akhirnya meninggal dunia di Gaza di Palestin. Maka moyang Nabi Hashim meninggal dunia di Gaza ketika mana sedang berniaga di Syam. Maka Abdul Muttalib telah lahir pada tahun 497 Masihi. Beliau pada asalnya dinamakan Syaibah. Atuk Nabi ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama asalnya adalah Syaibah. Syaibah bermaksud uban. Kenapa dia dipanggil dengan nama uban? Sebab ketika beliau lahir, maka terdapat rambut putih pada kepalanya. Rambutnya warna putih. Bukanlah keseluruhan, tetapi ada rambut putih pada kepalanya, maka beliau telah dinamakan dengan nama Syaibah. Kata penulis buku, pada awalnya tidak ada seorang pun keluarga Hashim di Mekah sedar akan kelahiran anaknya tersebut. Dan Hashim mempunyai 4 lagi orang anak yang lain dekat Mekah. Dia ada nama Asad, Abu Saifi, Nadlah dan Abdul Muttalib serta 5 orang anak perempuan, Syifa, Khadijah, Difah, Ruqayyah dan Jannah. Maka kita dah selesai tentang Hashim. Maka macam mana Abdul Muttalib yang dekat Madinah ni dia boleh dibawa ke Mekah? Apakah kisah dia? Maka penulis buku pada muka surat 65 menyebut, seperti yang diketahui, memberi minum dan makan kepada jemaah haji selepas kematian Hashim diambil oleh adiknya yang bernama Muttalib. Nama dia bukan Abdul Muttalib, Muttalib. Maka Hashim ni ada 4 orang adik-beradik. Ada 4 orang adik-beradik. Dan kita kena faham ni. Sebab nanti bila dah masuk dalam sirah tentang Islam dan Nabi menjadi Rasul, mereka sampai sudah memusuhi Nabi. Maka Hashim ada 4 orang adik-beradik. Hashim, maka waktu dihidup dia disegani. Kemudian Muttalib ni memang rapat dengan Hashim. Beliau geng dengan Hashim. Dan lagi 2 orang mereka gaduh. Mereka tak geng dengan 2 ni. Maka yang ketiga adalah Naufal. Dan yang keempat adalah Abdul Syams. Naufal dan Abdul Syams. Ini ada diceritakan pada muka surat yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada muka surat yang ke-20. Okey, saya tak jumpa pula. Okey. Nanti kalau saya jumpa saya kongsikan insya-Allah. Maka mereka ni ada 4 orang adik-beradik. 2 rapat, Hashim dan Muttalib, mereka rapat. Sementara lagi 2 orang, mereka bergaduh sebelum Islam dan selepas Islam. Itulah Naufal dan Abdul Syams. Sebab itu Nabi SAW bila ditanya, siapakah keluarga Nabi SAW? Nabi sebut hanya 2. Nabi sebut adalah Hashim
dan juga Muttalib. Sebab mereka ini keluarga sebelum Islam dan selepas Islam. Maka lagi dua orang adik-beradik, maka mereka ini tak dikira sebagai keluarga sebab mereka memusuhi Nabi SAW sebelum Islam dan juga selepas Islam. Itulah Naufal dan Abdul Syams. Daripada Naufal, maka lahirlah seperti Abu Sufyan. Daripada Abdul Syams, lahirlah Abu Sufyan, anaknya Muawiyah dan juga kerajaan Banu Umayyah. Sebab itu bila kita baca dalam hadis Sahih Muslim, bila Abdullah bin Abbas ditanya, siapakah yang patut mendapat amwalul fai, duit daripada malul fai yang sepatutnya kena bagi kepada keluarga Nabi, siapa yang dapat? Maka Abdullah bin Abbas berkata, sepatutnya kami yang dapat sebab kami adalah keluarga Nabi. Tetapi sebab Banu Umayyah, mereka ini daripada Abdul Syams dan mereka daripada sebelum Islam memang tak ngam, tak rapat dengan Hashim dan Muttalib, maka mereka tak bagi hak tersebut kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ni 4 orang adik-beradik, satu grup iaitu Naufal dan Abdul Syams. Daripada Abdul Syams lahirnya kerajaan Banu Umayyah selepas kewafatan Khulafa Ar-Rashidin, dan sementara lagi 2 adalah satu kumpulan Hashim dan Muttalib. Ini yang memberi pemahaman kepada kita kenapa berterusan berlakunya pertengkaran dan pergaduhan di dalam masyarakat Arab selepas kewafatan Nabi SAW. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka bila Hashim meninggal dunia, maka adik dia Muttalib ambil tanggungjawab tersebut. Bagi makan jemaah haji, bagi minum kepada jemaah haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata penulis buku, Al-Muttalib merupakan seorang yang terhormat, ditaati dan mempunyai kedudukan dalam kalangan kaum dia. Dan orang Quraisy memanggil adik kepada Hashim ini Muttalib dengan gelaran Al-Fayyad. Maksudnya orang yang mencurah-curah kedermawanan dia. Dia sangat pemurah. Dia sama seperti abang dia yang mana dia sangat pemurah. Maka kata penulis buku pada muka surat yang ke-66, maka apabila Abdul Muttalib telah meningkat usia kanak-kanak, dia telah menjadi dah menjadi kanak-kanak, maka Al-Muttalib dia dapat tahu rupanya abang dia ada anak dekat Madinah. Maka dia pun pergi Madinah cari manakah anak saudaranya, anak kepada abang dia. Maka apabila dia berjumpa, maka terharu dia, menangis dia, berjujuran air matanya, kata penulis buku. Lalu dia telah peluk Muttalib dan pada waktu itu dia ajak balik ke Mekah. Tapi mana ada budak nak? Siapa orang ni dia tak kenal. Maka Syaibah dia kata tak nak. Dia tak nak ikut Muttalib. Muttalib adalah pakcik dia, adik kepada ayah dia. Sementara Syaibah yang nama asal kepada Abdul Muttalib, dia tak nak ikut. Sebab mak dia dekat Madinah, keluarga dia dekat Madinah, dia pun membesar dekat Madinah. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka Muttalib telah meminta kebenaran daripada ibu Abdul Muttalib, iaitu isteri kepada Hashim. Dia kata kepada ibu dia, maka dia perlu pergi ke Mekah sebab bapanya Hashim mempunyai tanggungjawab yang besar di tanah haram. Maka bila dipujuk secara ringkas, maka akhirnya ibunya membenarkan anaknya Syaibah untuk pergi ke Mekah untuk mengambil alih jawatan yang sebelum ini dipegang oleh ayahnya, Siqayah dan juga Rifadah, kata penulis buku rahimahullahu ta'ala. Maka inilah kali pertama Abdul Muttalib ataupun nama asalnya Syaibah masuk ke Mekah. Maka bila dia masuk ke Mekah, maka Muttalib, pakcik dia, letakkan dia dekat unta yang sama. Mereka tunggang unta yang sama. Lalu bila masuk ke Mekah, maka orang-orang Mekah ingat itu adalah hamba kepada Muttalib. Hamba dalam bahasa Arab dipanggil abdu. Maka semua orang kata, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Ini hamba kepada Muttalib, hamba kepada Muttalib, hamba kepada Muttalib. Maka kata Muttalib, tidak, ini bukan hamba aku. Ini anak saudara aku. Ini anak kepada Hashim. Nama dia Syaibah. Dia sekian. Dia sebenarnya membesar dekat Madinah. Lahir dekat Madinah.
tetapi orang dah masyhur, orang panggil dia sebagai Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib, dan itulah nama yang berkekalan dalam sirah. Bahkan pada zaman tersebut sampai ke zaman kita, nama tersebut, nama beliau dikenali sebagai Abdul Muttalib. Sebab orang ingat pada awalnya dia adalah hamba kepada Muttalib. Maka kata penulis buku rahimahullahu taala, maka setelah Muttalib, pakcik ataupun adik kepada Hashim, meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muttalib telah menjalankan tugas ayah dan pakcik dia. Dia memberi minum kepada jemaah haji. Dia membantu jemaah haji dengan makanan-makanan. Namun kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, bila Muttalib dah tak ada, bila Hashim dah tak ada, maka dua orang lagi pakcik kepada Abdul Muttalib yang bernama Naufal dan Abdul Syams, mereka telah menzalimi dan menganiaya Abdul Muttalib. Sebab dia anggap Abdul Muttalib ni macam orang luar, orang Madinah, bukannya asal orang Mekah. Sebab itu kata penulis buku rahimahullah pada perenggan yang terakhir muka surat 66, apabila Muttalib meninggal dunia, maka Naufal, siapa Naufal? Kita dah sebut, mereka ni 4 orang adik-beradik, 2 satu kumpulan, Hashim dan juga Muttalib. Nabi lahir daripada keturunan Hashim. Lagi 2 satu kumpulan, Abdul Syams dan Naufal. Maka Naufal, bila Muttalib dah tak ada, bila Hashim dah tak ada, maka mereka telah menganiaya Abdul Muttalib. Mereka ambil tanah kepunyaan Abdul Muttalib. Dan kemudian Abdul Muttalib terpaksa meminta bantuan beberapa Quraisy untuk membantunya. Namun mereka kata, kami tak nak campur urusan antara kamu dengan pakcik kamu sendiri. Kamu berurusanlah dengan Naufal. Kamu bincanglah dengan Naufal. Maka bila tak ada penduduk Mekah nak tolong dia, sebab dia dianggap sebagai orang daripada Madinah, sebab mak dia memang Madinah, lahir di Madinah, membesar di Madinah, maka dia pun telah tulis surat kepada keluarga ibunya daripada Banu Najjar meminta bantuan mereka. Maka telah datang bapa saudara, adik-beradik kepada ibunya bernama Abu Sa'ad bin Adi, lalu dia bawa 80 orang yang bersenjata, berkenderaan, dan mereka telah masuk ke Mekah. Dan kemudian mereka berkata dengan Abdul Muttalib, bawa kami jumpa dengan keluarga kamu yang menganiaya dan menzalimi kamu. Ini zaman dulu. Zaman dulu siapa yang ada kekuatan, maka dialah yang kuat. Maka 80 orang ini telah bertemu dengan Naufal pada muka surat 67, perenggan yang kedua. Apabila bertemu dengan Naufal, maka mereka telah mengugut kepada Naufal untuk menyerahkan balik tanah anak saudaranya Abdul Muttalib. Maka akhirnya Naufal pun bersetuju untuk memulangkan tanah tersebut. Maka daripada zaman sebelum Islam, keluarga-keluarga ini tidak ngam dengan keluarga Nabi, iaitu keturunan daripada Naufal dan keturunan daripada Abdul Syams. Sebab itu kita lihat apabila kerajaan Banu Umayyah memerintah, mereka tak berikan hak kepada Banu Hashim dan juga kepada Banu Muttalib. Sebab itu bila jatuhnya Umayyah, maka yang naik adalah Banu Abbasiyah daripada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, berikutan kejadian itu, muka surat 67, Banu Abdul Syams dan Abdul Manaf bersekutu dengan Naufal untuk lawan Banu Hashim. Maka Banu Hashim ni dia makin dipinggirkan. Dan dia tak ada sesiapa yang banyak menolong dia. Walaupun dia dihormati dan disegani, tetapi Banu Abdul Syams, mereka banyak berpihak kepada Naufal. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, apabila Khuza'ah melihat Banu Najjar menolong Abdul Muttalib, mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kamu melahirkannya, maka kami patut membantu dia. Sebab itu kita lihat kenapa Khuza'ah ni sangat rapat dengan Nabi SAW selepas Islam. Kalau kita baca dalam sirah, kalau kita kaji mendalam, Khuza'ah ini mereka walaupun duduk dekat Mekah, tetapi mereka sangat rapat dengan Nabi SAW dekat Madinah. Apabila berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah, yang mana di situ orang Quraisy bersetuju, siapa yang nak bersekutu dengan Nabi, silakan. Siapa yang nak bersekutu dengan Quraisy, silakan. Maka Khuza'ah awal-awal mereka isytiharkan, mereka bersekutu dengan Nabi SAW.
Walaupun mereka tinggal berhampiran dengan Mekah, Khuza'ah mereka tinggal dekat Marru Zahran. Marru Zahran sampai zaman kita masih ada nama kawasan tersebut. Lalu walaupun dia tinggal dekat dengan Mekah, tetapi dia bersekutu dengan Nabi. Kenapa dia bersekutu dengan Nabi? Sebab daripada zaman nenek moyang Nabi SAW lagi Abdul Muttalib, mereka telah bersetuju untuk membantu dan menolong Abdul Muttalib sebab Abdul Muttalib dipinggirkan oleh keluarga pakcik dia, oleh Naufal, oleh Abdul Syams dan juga oleh keluarga-keluarga yang lain. Maka zaman dulu asabiyah ni kuat. Zaman dulu asabiyah ni sangat-sangat kuat. Sebab itu kata penulis buku, maka Khuza'ah mereka telah masuk ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ni macam parlimen Quraisy. Mereka masuk ke Darun Nadwah dan mereka mengisytiharkan sokongan kepada Banu Hashim untuk lawan Banu Abdul Syams dan Naufal. Dan ini bila kita faham sirah ni, baru kita faham kenapa kerajaan Banu Umayyah pada zaman tu mereka tak berapa suka dengan keluarga-keluarga Nabi SAW sangat. Zaman sahabat tak ada masalah selepas daripada berlalunya zaman sahabat. Begitu juga kita nampak kenapa Abbasiyah mereka tak ngam dengan keluarga Banu Umayyah. Sebab daripada zaman dulu mereka dah bergaduh dan bertengkar. Dan perubatan ini berlarutan untuk tempoh yang sangat lama. Kata penulis buku, maka Banu Abdul Syams dan Naufal, mereka pada waktu itu mereka bergabung. Kata penulis buku rahimahullah, kesetiaan ini iaitu kesetiaan Khuza'ah yang mana mereka tolong moyang Nabi SAW daripada zaman Abdul Muttalib. Kata penulis buku, menjadi sebab kenapa berlakunya pembukaan kota Mekah yang kita akan baca nanti. Sebab bila Khuza'ah kena bunuh dengan Quraisy, orang Quraisy bunuh Khuza'ah pada ketika mana mereka dah tak boleh nak lawan Nabi sebab ada perjanjian damai dengan Nabi. Maka mereka telah mula menyerang Khuza'ah. Dan bila Khuza'ah kena bunuh, maka Khuza'ah telah hantar wakil dia untuk jumpa dengan Nabi SAW dekat Madinah. Nanti kita akan baca sirah. Maka Khuza'ah dia berdiri dekat depan pintu Masjid Nabawi, dia tak masuk pun. Dan dia melantunkan syair mengingatkan Nabi SAW bagaimana jasa mereka tolong keluarga Nabi, tolong moyang Nabi, dan mereka sentiasa bersama dengan Nabi SAW punya keluarga. Maka sebab itu Nabi SAW ajak para sahabat semuanya, maka dalam tempoh yang singkat tersedialah 10,000 tentera untuk menawan kota Mekah apabila orang-orang Quraisy melanggar perjanjian damai yang mereka ada dengan Nabi dan sekutu Nabi SAW Khuza'ah. Kata penulis buku, okey, apakah jasa yang besar yang dibuat oleh Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ada jasa apa? Kata penulis buku, antara peristiwa penting yang berlaku pada zaman Abdul Muttalib adalah beliau berjaya menjumpai Telaga Zamzam. Nanti kita akan baca. Dan yang kedua adalah sikap tenang Abdul Muttalib ketika menghadapi tentera bergajah Abrahah. Kata penulis buku, ringkasan tentang Telaga Zamzam bermula apabila Abdul Muttalib bermimpi mendapat arahan supaya dia menggali Telaga Zamzam dengan diterangkan kepada beliau di mana kedudukan telaga tersebut. Maka Zamzam hilang. Kita dah baca sebelum ini ketika orang Jurhum kalah dalam perang dan mereka telah kambus dan mereka telah timbus Zamzam. Mereka telah tutup Zamzam. Maka beratus tahun, lebih daripada 300 tahun tak dijumpai Telaga Zamzam. Zaman Khuza'ah je 300 tahun. Kemudian ada zaman Qusay, zaman Hashim, Muttalib dan sebagainya. Maka sebenarnya lebih daripada 300 tahun Telaga Zamzam. Maka Abdul Muttalib mendapat mimpi, dia perlu gali dekat tempat yang tertentu, nanti dia akan jumpa Telaga Zamzam. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka beliau pun telah menggali telaga itu. Dan beliau jumpa dalam telaga tersebut banyak barang-barang yang ditanam oleh kabilah Jurhum ketika mereka melarikan diri daripada Mekah. Maka barang-barang yang ditanam termasuklah pedang, perisai, kain Kaabah. Maka semua itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benda-benda yang boleh dileburkan seperti pedang, Abdul Muttalib kemudiannya telah leburkan dan beliau jadikan sebagai pintu Kaabah. Dan kain pemidang Kaabah beliau pasangkan kepada Kaabah
kemudian peristiwa ini menjadikan orang Quraisy semakin hormat kepada Abdul Muttalib. Walaupun dia tak ada jawatan sangat, tetapi kerana dia jumpa sumber air. Zaman dulu sumber air adalah segala-galanya. Sebab itu kalau kita lihat orang dulu bila buat penempatan, bila mereka buat perkampungan, semuanya berdekatan dengan air. Kat mana ada sungai, kat mana ada laut, kat situ yang orang buat penempatan. Sebab itu kalaulah di Selangor, mana ada orang duduk kat Shah Alam dulu. Shah Alam dulu kalaulah tak silap saya tahun awal 80-an ataupun hujung 70-an, maka saya ingat lagi ada seorang jemaah saya, kali pertama bila dia datang Shah Alam, tak silap tahun awal hujung 70-an, apabila section UiTM, section 2, section 3 dibuat, maka zaman dulu kalaulah orang tu datang nak beli rumah, tak ada orang, maka dibagi kunci. Duduklah nak duduk nak tengok rumah yang mana. So tak ada orang. Dulu tak ada orang dekat Shah Alam. Sebab jauh daripada adanya air. Zaman dulu dekat mana yang maju penempatan, maka kalau kat Selangor, Sungai Besar, Skincan, Sabak Bernam, kerana itu yang dekat dengan laut, ada sumber air, ada sumber apa dan sebagainya. Maka itu orang dulu. Lalu bila Abdul Muttalib dijumpa Telaga Zamzam, semua orang Quraisy mereka berasa gembira. Sebab mereka tak perlu nak pergi jauh untuk mencari Telaga Zamzam. Maka menjadikan mereka gembira, mereka seronok, mereka berasa mudah dengan perkara tersebut. Maka ini menjadikan semakin harum nama Abdul Muttalib. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, setelah Telaga Zamzam ditemui, maka orang Quraisy telah bergaduh dengan Abdul Muttalib. Mereka berkata, sertakan kami bersama. Kami pun nak dapat hak, yang mana nak dapat kredit, nak dapat hak menguruskan Telaga Zamzam. Maka Abdul Muttalib berkata, aku tidak boleh berbuat begitu kerana urusan ini adalah khusus untukku. Dia kata tak. Selagi mana dia hidup, dia dan keluarga dia yang menguruskan Telaga Zamzam. Dia dan keluarga dia. Dan dia tak izinkan orang Quraisy untuk turut bersama di dalam pengurusan Telaga Zamzam. Dan mereka pun tak boleh buat apa-apa sebab Abdul Muttalib yang jumpa Telaga Zamzam. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka Abdul Muttalib, kata penulis buku, Abdul Muttalib telah bernazar bahawa jika beliau dapat 10 orang anak lelaki dan kemudian mereka membesar dan mempunyai kekuatan untuk mempertahankannya, sebab Abdul Muttalib ni sentiasa dizalimi sebab dia lahir kat Madinah, membesar kat Madinah dan orang anggap dia sebagai orang Madinah. Maka sebab itu Abdul Muttalib dia sentiasa bernazar, kalaulah aku ada 10 orang anak lelaki yang nanti boleh mempertahankan aku, boleh tolong aku, maka dia bernazar untuk sembelih seorang daripada 10 anak lelaki tersebut. Ini adalah sebelum Islam. Islam dah tak benarkan nazar-nazar berkenaan tentang maksiat. Sebab itu Nabi SAW bersabda, la nadhra fi ma'siyah. Tidak ada nazar di dalam perkara maksiat. Tapi itu nazar orang dulu. Dia asyik kena sakiti Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib bernazar, kalaulah aku ada 10 anak lelaki, aku bernazar, aku akan sembelih salah seorang daripada mereka di Kaabah. Itu adalah nazar dia. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, kisah yang kedua, nanti kita akan kembali kepada bila Abdul Muttalib dapat 10 orang anak lelaki, adakah dia penuhi nazar tersebut ataupun bagaimana? Kisah yang kedua adalah berkenaan tentang tentera bergajah Abrahah. Tentera bergajah Abrahah. Maka Abrahah dia pernah nak serang Mekah. Dan kenapa kisah ni berlaku? InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Sebab selalunya para pelajar mereka berehat pukul 11 malam. Kita akan sambung daripada muka surat 68 berkenaan tentang kisah tentera bergajah Abrahah. Terima kasih semua kepada yang bersama. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan buku ni, kita masih lagi berada pada awal bulan Rabiul Awal. Supaya mudah untuk jadikan rujukan, maka di TikTok pun boleh dapatkan di beg kuning yang diletakkan. Begitu juga di Facebook pada link yang telah dipinkan insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok jam 10.30
berkenaan tentang sirah. Kita akan sambung, kita masih lagi awal. Kita belum masuk lagi tentang kelahiran Nabi, tentang keadaan Nabi SAW di Mekah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung esok jam 10.30 malam. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Jumpa lagi insyaAllah.